السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih menggunakan kitab Ensiklopedia Adab Islam, dan kita dah bincang beberapa perkara tentang salat, sebab kita masuk dalam bab salat. Dan hari ini insya-Allah kita akan melihat tajuk kecil dia tentang saf, luruskan saf. Meluruskan saf ni dia satu adab dalam salat berjemaah. Disunatkan imam untuk tidak memulakan salat sehinggalah saf itu benar-benar diluruskan. Disunatkan juga makmum yang berada di belakang juga terlibat sama di dalam meluruskan saf. Maksudnya kalau ada yang saf tak sama, makmum dia boleh betul sama-sama dia. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia sensitif, tak boleh nak kena tegur kan. Kita kata ni rapat dia macam sensitif lah orang kita kan. Jadi sebenarnya orang lain makmum dalam saf tu dia boleh untuk suruh saf yang lain diluruskan kalau dia nampak saf tu tak betul. Apatah lagi imam ni dia hanya nampak saf depan je, yang saf yang kedua ketiga ni imam tak nampak, melainkan makmum sendiri yang nampak keadaan mereka. Jadi di kalangan makmum sendiri hendaklah memperbetulkan saf sesama mereka. Baik. Kemudian saf ni, memperbetulkan saf ni termasuk di dalam bab amar makruf dan bab amar makruf, sebab kita suruh buat benda yang baik. Kita suruh buat benda baik, maka dia termasuk dalam bab amar makruf. Maka makmum yang memperbetulkan saf sesama mereka, dia masuk dalam bab mengajak kepada kebaikan. Baik. Dan kalau kita tengok kepentingan meluruskan saf, dan kalau diabaikan meluruskan saf ni, dia ada kesan dia disebut di dalam beberapa hadis. Antaranya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Maksudnya Rasulullah memegang bahu-bahu kami ketika hendak salat sambil berkata, luruskan saf dan jangan kamu berselisih sehingga hati kamu juga turut berselisih. Hadis riwayat Imam Muslim. So sebelum salat Nabi memperbetulkan saf, dan Nabi sebut kesan kalau saf itu tidak dibetulkan. Nabi kata jangan kamu berselisih sehingga hati kamu juga turut berselisih. Maksudnya saf ni dia ada kesan kepada hati dan penyatuan ummah itu. Dia ada kesan. Kita kalau kita sayang pada orang, contoh kan, kita nak je dekat dengan dia. Kalau kita tak suka dengan seorang, kita rimah kalau dia dekat dengan kita. Itulah dia punya sifir dia. Sepatutnya saudara kita yang nak salat, yang menghadap Tuhan yang sama, patutnya kita ada rasa perasaan sayang, dan dia dekat tu kita seronok, patutnya begitulah. Jadi sifirnya, kalau kita rimah dengan orang yang sebelah kita ni, dia ada masalah. Sebab tu Nabi sebut, kalau saf tu tak betul,
kalau saf itu tak lurus, tak betul, maka hati juga akan turut berselisih. Maka sifir dia betul, kita macam rimah pula orang dekat dengan kita. Bahkan hadis pada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hadis Bukhari. Luruskan saf kamu atau Allah akan memalingkan wajah-wajah di antara kamu. Sekali lagi hadis ni menyebut tentang lurus saf ada kaitan dengan penyatuan hati umat Islam. Hadis pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, wala tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Jangan kamu meninggalkan ruang-ruang bagi syaitan. So kalau ada kosong, Nabi kata jangan, yang kosong tu ruang untuk syaitan. Jadi Nabi kata jangan bagi ruang, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Barang siapa yang menyambung saf, maksudnya bersentuhan dengan orang lain, maka Allah menyambungnya. Dan barang siapa yang memotong ataupun memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi sebut tentang saf ni, dia mesti rapat antara seorang dengan seorang yang lain, rapat bau. Maksudnya kalau masih tidak bersentuhan, ada yang tak kena dalam saf kita. Bahkan ruang itu siapa yang akan masuk? Syaitan akan masuk. So Nabi suruh tutup ruang untuk syaitan masuk. Dan sesiapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkan di kalangan hati manusia. Siapa yang memutuskan saf, maka Allah yang akan memutuskan. So maksudnya sekali lagi hadis ni menyebut tentang saf ada kaitan dengan penyatuan umat. Saf ada kaitan di antara hati-hati umat Islam. Jadi kalaulah kita nak umat Islam bersatu, antara perkara yang paling penting untuk dilihat adalah saf. Kalau saf tak betul, saf tak lurus, maka sukar untuk nak meluruskan hati-hati manusia untuk mereka bersatu. Baik. Kalau kita tengok beberapa hadis juga tentang arahan Nabi sebelum ditunaikan salat, antaranya hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah." Nabi kata, luruskan saf-saf kamu, kerana meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Hadis Muslim. Jadi dia meluruskan saf ni, dia bukan kewajipan salat, tapi kesempurnaan salat. Saf tak lurus, salat tetap sah, tapi tidak sempurna salat berjemaahnya. Pahala tak dapat maksima. Macam tu. Kalau kita nak dapat pahala yang maksima dengan salat berjemaah yang sempurna, maka saf itu perlu diperbetulkan dulu. Kena ambil berat. Walaupun benda ni bukan satu kewajipan, tapi kalau kita tengok Nabi sendiri dan para sahabat mengambil berat tentang urusan saf. Okey. Hadis pada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah." Luruskan saf, kerana meluruskan saf itu termasuk dalam mendirikan salat. Hadis Bukhari. Tadi mendirikan saf itu kesempurnaan salat. Hadis yang seterusnya mendirikan saf itu daripada mendirikan salat, yakni salat berjemaah. Nak sempurna salat berjemaah, saf mesti betul. Nak mendirikan salat berjemaah, saf mesti betul. Nak kena perhati saf saf. So jangan malu untuk nak tegur orang kalau orang lain saf dia tidak betul. Kerana ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Kemudian daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Aqimus sufuf wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal." Dirikan saf-saf kamu serta samakan bahu kamu dan tutuplah ruang yang ada. Hadis Abu Daud. Nabi sebut
samakan bau, kan? Maksudnya bersentuhan dan sama. Dan Nabi kata tutup ruang-ruang yang ada. Sekali lagi saya sebut, tuan-tuan, jika sekiranya masih tidak menyentuh orang sebelah, itu masih lagi dikira ada ruang. So lepas ni, bila kita buat saf, pastikan saf kita itu menyentuh orang sebelah, paling tidak. Kemudian kalau kita lihat, ada sebahagian hadis yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW memperbetulkan saf para sahabat sebelum baginda memulakan salat. Tapi kalaulah imam dia nak menggunakan lafaz lain untuk memperbetulkan salat, boleh atau tidak? Selain daripada lafaz Nabi tadi ni, Nabi sebut sawu sufu fakum contohnya, imam nak guna lafaz lain, boleh ataupun tidak? Boleh. Kerana tujuannya adalah untuk memperbetulkan saf. Apatah lagi kadang-kadang ramai juga yang tak faham bahasa Arab, kan? Walaupun itu hadis, ikut apa yang Nabi suruh tu, apa yang Nabi sebut, namun tidak dapat difahami. Kalaulah ada keperluan untuk menggunakan bahasa Melayu, maka tidak ada masalah. Tuan-tuan, luruskan saf. Kerana saf yang tidak lurus, maka hati juga tidak lurus. So perkataan itu maknanya sama dengan apa yang telah Nabi sebutkan, kan? Dan mungkin lebih sampai makna berbanding yang kita sebut dalam bahasa Arab. Kerana sebahagian di kalangan kita dia tak faham. Jadi boleh keduanya. Yang penting tujuan untuk mendirikan saf ataupun menyamakan saf itu telah tercapai. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyatakan hadis memberi galakan agar memperbetulkan ataupun meluruskan saf sebelum menunaikan salat, dan hadis ini juga menunjukkan keharusan bercakap di antara iqamah dan juga salat. Yang ni dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Kalau kita tengok jumhur ataupun begitu juga jumhur cakap begitu, cuma sebahagian ulama melarang bercakap antara dah iqamah dan nak menunaikan salat. Ada ulama yang melarang. Namun berdasarkan hadis ini, wallahu ta'ala alam, pandangan yang lebih tepat adalah diharuskan bercakap berkaitan dengan urusan salat. Maksudnya ni saf tak betul lagi, ni sesama jemaah. Kita bercakap tu urusan salat, urusan membina saf dibolehkan. Adapun percakapan di luar untuk salat, maka yang tu kita ambil pandangan yang para ulama melarang percakapan antara iqamah dan salat. So kalau percakapan yang berkaitan dengan salat untuk betulkan saf itu boleh, kan? Ini dah orang iqamah dan cucuk perut member, kan? Dan sembang lagi lepas ni teh tarik dan peringat member lagi, kan? Baik. Kemudian meluruskan saf ni, Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, dia ada menukilkan pandangan para ulama dalam meluruskan saf. Luruskan saf ni, dia antara hikmahnya nak memberi gambaran yang baik, iaitu penyatuan umat Islam. Jadi kalau tengok saf sama tu, seolah-olah umat Islam itu bersatu. Itu antara hikmahnya. Dan kemudian dia kata antara hikmahnya juga, makmum tidak disibukkan dengan melihat antara satu sama lain yang akan mengganggu mereka. Tidak ada ruang sehingga ada dia boleh nak fikir benda lain. Okey. Kemudian kalau kita tengok kisah para salafus salih pula, antara kisah para salafus salih berkaitan bagaimana para sahabat juga menitik beratkan tentang meluruskan saf ni. Kalau tengok dalam Nailul Awtar ada sebut benda ni. Hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, annahu kana yuwakkilu rijalan bi iqamati as-sufuf fala yukabbiru hatta yukhbara anna as-sufufa qad istawat. Maksudnya adapun beliau, yakni Sayyidina Umar, mewakilkan beberapa orang lelaki untuk meluruskan saf.
beliau tidak akan bertakbir, yakni takbiratul ihram, sehingga dikhabarkan bahawa saf telah lurus. Sayyidina Umar semasa Sayyidina Umar beliau nak jadi imam, dia ditugaskan beberapa orang untuk betulkan saf. Wallahu ta'ala alam, boleh jadi pada ketika itu dia tak ada mikrofon, jadi saf-saf belakang tu sekadar untuk ni tak sampai. Adapun zaman mikrofon ini memadai untuk imam menyebut kan, melalui mikrofon, benda tu dah sampai kepada belakang. Cuma peranan makmum di belakang pula dia mesti main peranan. Jangan malu untuk tegur orang betulkan saf. Kalau dia tak mau, tak payah nak bergaduh kat situ. Tak payah nak bergaduh kat situ. So kita punya tanggungjawab telah pun sampai. Kita kata ni betulkan dua, dia tak peduli, itu terpulang pada dia. Kita dah sampaikan. Baik. Kemudian daripada Suwaid bin Al-Ghaflah, dia kata kana Bilal yadribu aqdamana fi salah wa yusawwi manakibana. Adapun Bilal memukul ataupun dia luruskan, diketuk kaki itu kami sebelum memulakan salat serta meluruskan bahu-bahu kami. Ini adalah di antara sebahagian kecil kisah bagaimana para sahabat sangat pentingkan tentang saf salat. Sangat penting. Baik. Kemudian seterusnya, perkara yang kita nak bincang adalah imam berpaling selepas salat. Benda ni saya tengok di Perlis tak ada masalah. Kan? Di Perlis tak ada masalah. Memang imam duk buat benda ni. Di sebahagian negeri yang lain tak buat benda ni. Sedangkan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Adapun Nabi SAW apabila selesai menunaikan salat, baginda akan berpaling dengan wajahnya ke arah kami. Hadis riwayat Bukhari. So Nabi dah selesai salat, nanti kita akan bincang apa yang Nabi sebut. Kemudian Nabi paling menghadap ke arah jemaah. Ada sebahagian tempat ataupun negeri sampai kesudah imam tidak berpaling. Kemudian hadis pada Al-Bara radhiyallahu an, dia kata kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhi. Adapun kami apabila salat di belakang Rasulullah, kami amat suka untuk berada di sebelah kanannya kerana baginda SAW akan berpaling kepada kami dengan wajahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya kata Al-Bara, dia kata kami lebih suka untuk pilih belah kanan. Sebab Nabi bila berpaling, menjadi kebiasaan Nabi paling di sebelah kanan. Jadi sahabat dia suka untuk Nabi pandang dia. Dia ambil tempat Nabi boleh pandang dia dan dia boleh pandang Nabi. Itu disebut oleh Al-Bara. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata hadis Samurah ni menunjukkan bahawa Nabi melazimi hal tersebut. Sebab tu sahabat kata kami suka untuk ambil belah kanan, sebab Nabi bila beralih nanti dia akan beralih belah kanan. Maknanya Nabi memang buat benda tu, sehingga sahabat memilih untuk duduk di belah kanan. Baik. Antara hikmah disebut para ulama kenapa imam perlu menghadap ke arah makmum. Baik. Dia kata antaranya adalah untuk mengajar mereka apa yang mereka perlukan kepadanya. Maksudnya kalau ada keperluan, so imam boleh terus jika ada keperluan. Bahkan Nabi pernah bertanya sahabat yang tak ada, ketika Nabi beralih habis salat, Nabi tengok dan Nabi pernah bertanya. Kemudian data maka hal ini dikhususkan bagi sesiapa yang berada pada keadaan Rasulullah SAW, iaitu bagi tujuan mengajar dan memberi peringatan. Kalau imam dia ada sesuatu yang dia nak bagi tahu. Contohnya, katalah tengah solat tadi ni ada orang bunyi telefon dan telefon tu dia tak stop. Sebab ada orang kan
Dah lah bunyi lagu semacam lah. Dia tak berhenti. Saya pernah, tuan-tuan, saya waktu tu ceramah di Serdang. Di Serdang. Tok Imam tua. Kemudian bunyi lagu pula, pakai baju kancing lah suasa. Saya kalau takat baju rap, lagu rap saya tak kisah sangat. Tok Imam dia tak kisah bab tu. Ini lagu menggamit memori tu. Tak patutnya hang padam lah, kan? Bukan batai pun ambil, padam lah. Ataupun kalau tak mau bawa keluar, dia picit mana, kita tahu lah handphone kita picit mana-mana button, benda tu dia boleh berhenti. Tak, dia gagal solat enggak sampai habis lagu. Orang call dua kali lah bunyi. Jadi jika imam ada keperluan, bila dia bagi salam, dia beralih, dia boleh terus cakap. Itu tujuannya, kan? Dia boleh sebut, tuan-tuan, kalau bunyi handphone padamlah, kan? Jangan biar handphone tu berbunyi. So dia boleh terus cakap. Itu antara hikmahnya. Bagi sebahagian tempat negeri, tuan-tuan, dia tak boleh dah. Janji dia ingat mesti bagi habis, dah lah tak beralih tadi. Bagi habis pula zikir, doa pula package. Doa secara berjemaah pula. Dah habis tu baru dia cakap, orang tu dah pergi dah. Orang tu pun dah pergi dah. Baik. Kemudian antara hikmahnya, jika imam itu kekal dengan kedudukannya, yakni imam tak beralih, dia menghadap ke arah kiblat, maka ini akan memberi gambaran yang salah kepada makmum, seakan-akan imam masih lagi dalam salat, yakni berada di dalam kedudukan tasyahud. Bila imam dia habis, dia masih lagi duduk tasyahud, dia khawatiri ada makmum yang mai, dia ingat masih lagi salat dan dia pun ikut. Tapi kalau imam dia dah beralih, maka makmum tahu, oh salat pun dah selesai. Salat dah selesai. Tapi kalau di sebahagian negeri tu, walaupun dia tak beralih, dia zikir punyalah kuat. Punyalah kuat. Dah tentu makmum tahu. Tuan-tuan, apa yang boleh buat tu kira lebih bertepatan dengan apa yang Nabi SAW buat. Jadi tuan-tuan, kalau di tempat lain tu kita kadang-kadang masbuk, kan? Masing-masing dia ada urusan, ada macam-macam hal lah, yang kadang kita masbuk. Bila kita masbuk tu, imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, siap kadang tembak mulut kat ni, kat mikrofon. Kita yang masbuk tu dah terganggu dah salat. Kemudian ada orang pula mai jadi makmum pula dengan kita. Kita baca, dia pun tak dengar. Ataupun kita yang mai kemudian kita tengok ada orang masbuk, kita pun lantik dia jadi imam, dia baca, kita yang makmum ni tak dengar. Duk dengar zikir hak imam tadi ni. Kacau. Baik. Kemudian Nabi SAW apabila selesai daripada salat, baginda akan duduk selepas pada itu. Di samping itu, baginda menyegerakan berpaling daripadanya dan membaca apa yang telah disyariatkan pada umatnya daripada zikir-zikir dan bacaan selepas itu. Nabi SAW membaca istighfar sebanyak 3 kali apabila selesai daripada memberi salam. Setelah itu baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kemudian Nabi beralih. Maksudnya tempoh Nabi beralih itu pendek sangat. Setelah memberi salam, Nabi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. So itulah riwayat istighfar Nabi, ya. Kan? Adapun lafaz tambahan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu, itu lafaz tambahan tu tuan-tuan, itu tambahan, kan, yang datang kemudian. Adapun kita nak ikut macam mana Nabi buat. Sebab Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Kamu salat seperti mana kamu lihat aku salat. So begitu juga zikirlah seperti mana yang Nabi zikir.
Ada orang dia kata, oh, takkan salah nak panjang pada tu. Tuan-tuan, nak lafaz istighfar yang panjang tu, lepas solat satgi dah keluar ke apa, nak buat 8 juta kali buat. Kita bukan pertikaikan lafaz panjang nak buat tu, bukan kita nak halang, tapi memadai kita mencontohi apa yang telah Nabi buat. Nabi tunjukkan pada kita, jika lafaz istighfar begitu, maka begitulah kita ikut. Jadi Nabi setelah beri salam istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuma tuan-tuan, saya bila sebut tentang istighfar ni, biarlah lafaz istighfar itu masuk dalam hati. Oleh kerana kita telah terbiasa memberi salam, kemudian kita istighfar, astaghfirullah, 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 maka istighfar itu istighfar yang kosong, tidak membawa makna apa-apa. So apa kata selepas ini, bila kita memberi salam, istighfar itu biar ada makna. Istighfar tu apa maksudnya? Kita minta ampun pada Allah. So biar lafaz istighfar, astaghfirullah, kan? Ya Allah ampunkanlah, tidak fikir macam itulah, ya Allah ampunkanlah aku, kan? Astaghfirullah, ya Allah ampunkanlah, astaghfirullah, ya Allah ampunkanlah. Setidaknya kita fikir begitu. Biar lafaz istighfar kita itu, lafaz itu sama dengan apa yang ada dalam hati kita. So jangan kosong. Dah berapa lama dah kita lafaz istighfar dengan hati yang kosong. Kita lafaz kita sebenarnya kita minta Allah ampunkan kita, tapi tidak ada dalam hati kita. Itu nak kena ubah. Kemudian Nabi dah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalalul ikram. Kemudian Nabi paling ke belakang. Maksudnya tempoh tu sangatlah pendek. Kerana Nabi nak memberitahu bahawa solat telah pun selesai. Baik. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan duduk secara menghadap kiblat, melainkan dengan qadar yang disebutkan, qadar zikir yang kita sebut tadi ni, istighfar dengan Allahumma antas salam. Bahkan baginda akan segera berpaling kepada makmum, dan kadang-kadang baginda akan berpaling ke kanan dan juga ke kiri baginda. So Nabi tak duduk diam kan? Bila Nabi berpaling, Nabi juga memandang ke arah sahabat, supaya makmum dia sedar bahawa salat telah pun selesai. Salat telah pun selesai. Kemudian oleh itu disunatkan bagi seorang imam untuk berpaling kepada makmumnya, sama ada ke kanan, ke kiri, atau menghadap, kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula dinyatakan dalam kitab Al-Mu'tamad, yang ini penting untuk dilakukan terutamanya pada salat fardu, kerana dibimbangi makmum dia salah faham, diingat imam. Maksudnya imam bila dia istighfar kemudian Allahumma antas salam, dia beralih tu dibuat yang mana lebih bertepatan yang dengan mazhab Syafi'i, perlih lah. Tapi perlih pula dituduh Wahabi. Depa hak tak buat yang apa disebut dalam kitab Mu'tamad pula. Depa duk kata hak duk zikir kuat, mengganggu jemaah. Dan kalau kita tengok pandangan Imam Syafi'i sendiri pun berzikir secara perlahan. Tapi depa lah mendakwa depa yang mengikut Syafi'i. Itu yang pelik tu. Baik. Kemudian kita lihat pula tentang saf awal. Tadi betulkan saf. Ini saf yang awal, saf depan. So, hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Nabi kata, laulah manusia tahu apa yang ada, yakni keutamaan di dalam saf, seruan azan dan saf yang pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkan saf tersebut kecuali dengan melakukan undi. Sesungguhnya mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadis Bukhari. Nabi kata kalau manusia tahulah keutamaan pada seruan azan. Maksudnya bila seruan azan tu dia dah terus mai ke masjid ataupun dia telah berada di masjid, kemudian menjawab seruan azan tersebut,
dan Nabi sebut kemudian saf awal. Kalau manusia tahu kelebihan pada saf awal ni, nescaya mereka takkan mendapatkannya melainkan terpaksa mengundi, berebut. Jadi maksudnya kelebihan saf awal ni besar ke tak? Besar. Sehingga Nabi sebut kalau tak mengundi tak dapat. Maksudnya pakat berebut. Masing-masing nak saf depan sebab tahu kelebihan pada saf depan tu. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita? Tak berebut pun kan? Mungkin rasa bersungguh bagi orang hak duk mai kuliah subuh, hak melazimi salat berjemaah dengan kuliah, dia ada perasaan nak piduk depan tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang yang tidak melazimi salat berjemaah, tak mai dengan kuliah, tuan-tuan tengok hari Jumaat, bila ada sah depan, dia persilakan orang lain pi. Sila. Pada saf depan, kelebihan dia lebih. Tuan-tuan, bila Nabi sebut kelebihan, malangnya kita tak mengambil peluang ataupun rasa nak rebut. Sebab apa? Sebab kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul tu tak nampak. Tak nampak. Kemudian kelebihan itu ada ketikanya bersifat lambat nak dapat akhirat tu. Bukan dapatlah. Menyebabkan manusia yang imannya kurang, dia takkan rasa nak berebut benda tu. Tapi kalaulah tawaran tu, tawaran daripada manusia, orang berebut. Orang berebut. Kan? Contoh. Kan? Perdana Menteri buat satu pengumuman. Dia kata siapa yang solat subuh esok di Masjid Bukit Teri ni, kan, dan duduk di saf depan, keluar je kita bagi cek seorang 100,000. Agak macam mana keadaan esok, kan? Rasa pukul 3 pagi duduk depan rumah, duduk congok situ nak duduk saf depan Sagi lambat orang ambil pula. Tuan-tuan tengok yang hak syarikat yang tudung ke apa, hak tudung buat offer yang menarik. Hak kakak-kakak, makcik-makcik tu kadang bermalam depan kedai. Tuan tengok ada gambar kan, bermalam kat situ, punya nak berebut. Pasal tawaran manusia tu nampak. Tuan-tuan, bila saya sebut tadi ni, jangan kata pukul 3 pagi, bukan orang Bukit Keteri lah. No, orang Johor dah start kereta nak main Bukit Keteri besok. 100,000 kot. Pasal tawaran manusia tu nampak, sebab tu menerujakan. Kita rasa, weh, ni kena ambil ni. Malangnya, bila tawaran itu datang pada Allah dan Rasul, tawaran itu tidak menerujakan kita. Tak apa. Dapat mendapat, tak dapat mendapat. Kalau tawaran manusia tak dapat tu, Allah, sikit lagi aku nak dapat 100,000 ni, sikit lagi, kan? Dia ada rasa macam tu. Tapi kalau tawaran itu datang pada Allah dan Rasul, maka dapat mendapat, tak dapat mendapat. So masalah tu masalah apa sebenarnya? Iman. Bukan dalam bab tawaran saja, dalam bab ancaman pun macam tu. Ada ketikanya di kalangan manusia, ancaman manusia itu lebih ditakuti daripada ancaman Allah. Kalau ada mana-mana something ke yang hak jenis bunuh orang, dia mai jumpa kata, hang jangan lalu jalan ni. Hang lalu jalan ni, aku bunuh hang. Oh, tak lalu dah jalan tu. Takut. Tapi bila ancaman itu datang pada Allah,
rasa biasa-biasa. Tuan-tuan, kita bukan nak tengok orang lain, kita nak tengok kita. Apabila tawaran Allah dan ancaman Allah tidak menerujakan dan menakutkan kita, so masalah tu kita nak nilai pada iman kita sendiri. Saya ulang, apabila tawaran itu datang pada Allah dan tawaran itu tidak menerujakan kita, dan ancaman itu datang pada Allah dan ancaman itu tidak menakutkan kita, so kita nak kena nilai iman. Ini kita masing-masing duk nilai iman kita sendiri kan. Salah aku ni. Tak ada rasa macam nak ambil padahal Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu pada kelebihan panggilan azan dan pada saf yang berada di depan, manusia terpaksa mengundi, nak berebut duduk depan terpaksa mengundi sampai ke tahap itu. Okey. Kemudian kata Nabi, innallaha malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratibin wa yabisin wa lahu mithlu ajrin man shalla ma'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang di saf awal. Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang duduk di saf awal. Maksudnya saf yang selepas-lepas tu tak dapat kelebihan ni. Dan muazzin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya. Selagi orang dengar, dosanya diampunkan. Untung orang jadi muazzin ni. Untung kan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang muazzin ni, nanti di mahsyar dia punya leher dipanjangkan. Seorang boleh kenal ni muazzin. Siapa nanti leher panjang di mahsyar kelak, orang tahu ni muazzin ni. Para ulama bincang yang tentang leher panjang ni, nak cerita tentang kedudukan dia ada perbincangan lah. Cuma tuan-tuan, janganlah nak nilai apa yang berlaku di mahsyar kelak sama di dunia. Yang kita tengok hadis ni, leher panjang tak mau buruk macam zirafah kita tak, dia tak sama keadaannya. Itu satu bentuk kemuliaan. Bahkan dalam hadis ni Nabi sebut tentang muazzin ni, selagi orang boleh dengar suaranya, maka dosanya diampunkan. Untung. Kenapa Nabi sebut tentang perkara ni? Tuan-tuan, kalau kita tengok nak jadi muazzin ni senang ke susah? Nampak memang senang piazannya, tapi kehidupan muazzin ni dia tak sama macam kita. Kita nak pergi mana-mana ikut dan kita kan? Pukul 12 tengah hari kata nak pergi Giant contoh kan, pergi. Tapi muazzin dia duk kira, tak boleh pergi, sekali aku nak kena azan. Bukan senang. Nampak azan tu senang, tapi persiapan tu. Kadang-kadang orang duk baring lagi, duk lena lagi, duk malam-malam atas katil, muazzin dah kena sampai masjid lah. Jadi wajar tak kelebihan-kelebihan itu ada pada muazzin? Sangat wajar. Sangat wajar. Baik. Kemudian bahkan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya. Hadis Imam Ahmad dan Nasai dengan sanad yang jayyid. Maksudnya dia azan tadi, orang pun mai salat, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya. Untuk lebih ramai mai salat tu, lebih banyaklah pahala dia dapat. Baik. Dalam hadis yang lain pada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal aw as-sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang di saf pertama atau beberapa saf yang awal. Dia ada lafaz yang sedikit berbeza.
Saf awal ataupun beberapa saf yang awal. Maksudnya saf awal ni confirm, kelebihan dia confirm. Namun kalau disebut beberapa saf yang awal, ini menunjukkan yang lebih depan lebih baik. Kita takdan tadi ni duduk di saf paling depan, kan, kita ambil yang kedua. Takdan yang kedua dah cuba dah, ambil yang ketiga. Begitulah seterusnya. Maksudnya lebih depan, lebih kelebihan untuk duduk di saf yang lebih depan itu dia berbanding dengan saf yang lebih belakang. Sebab ada orang dia suka duduk belakang. Daripada kelas dulu, daripada sekolah duduk belakang, sampai saf pun pilih belakang. Mai hari Jumaat kadang-kadang awal saja pilih duduk belakang. Bila orang dah ramai, orang masuk kan, orang dah umum dah pengurusi ataupun imam masjid, tuan-tuan yang mana hak duduk belakang mai duduk depan, sebab orang baru sampai nak masuk duduk belakang. Dia perhati-hati hang mai lambat depan patutnya awal duduk depan. Dia tak ada rasa benda tu. Sedangkan saf lebih depan, maka lebihlah kelebihan dia. Kemudian sikit lagi, antara topik yang kita nak bincang adalah ancaman bagi mereka yang mengakhirkan berangkat jemaah ataupun untuk nak mengambil saf. Dia kata, bergegaslah menuju ke masjid jika azan telah dikumandangkan. Segera tinggalkan segala keperluan duniawi dan segeralah mengambil wuduk. Dia kata urusan dunia ni tinggal Asad. Bila dah azan tu, cepat main masjid. Kalau ada kerja yang penting, dia kata cuba untuk selesaikan secepat mungkin dan kita main ke masjid. Sebab Allah dan Rasulnya telah mengancam dengan sabda Nabi-Nya daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW melihat antara sahabat ada yang mengakhirkan berangkat ke masjid, maka baginda pun bersabda, dan yang ini disyarahkan oleh Syekh Al-Uthaymin. Nabi bersabda, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhiruhumullah. Tidaklah satu kaum mengakhirkan, yakni menuju masjid, dan ada sebahagian yang mensyarahkan untuk nak membina saf ataupun mengambil saf yang lebih depan, hingga Allah mengakhirkan mereka. Tidaklah satu kaum mengakhirkan, yakni menuju ke masjid, hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Sebab tu Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, dia kata oleh kerana itu hendaklah manusia merasa takut apabila mereka mengakhirkan satu ibadah. Mereka akan diuji dalam bentuk Allah Azza wa Jal mengakhirkan dalam segala bentuk kebaikan. Ini disebut. Maksudnya manusia tu dia nak kena ada risau. Kalau dia lambatkan ibadah, takut-takut nanti Allah uji pula, Allah lambatkan kebaikan yang nak bagi pada kita. Takut begitu. Kemudian sebagai penutup, jom kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Berlumba-lumbalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang seluasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kurnia Allah diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Jadi ayat ini nak mengajak untuk berlumba untuk keampunan dan segala kebaikan yang ada. So apa kebaikan, apa pahala, apa yang boleh mendapat keampunan, berlumbalah untuk mendapatkannya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Kalaulah tadi kita sebut saf, mendirikan saf ataupun meluruskan saf itu ada kelebihan yang banyak, maka berlumba-lumbalah untuk memperbaiki saf. Jika saf yang depan itu ada kelebihan yang telah ditawarkan, berlumba-lumbalah untuk mendapatkan saf yang depan. Kerana
Tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni, kita di akhirat kelak kita akan ditimbang pahala dan dosa kita. So orang yang pahalanya lebih berat daripada dosa akan dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang lebih berat dosanya daripada pahala akan dimasukkan ke dalam neraka. So kehidupan kita di dunia ini adalah untuk memperbanyakkan pahala yang kita nak buat, kan? Sebab dia manusia ni, dia kelebihan, kekuatan dia tak sama. Ada orang dia kuat berzikir, kan? Tapi puasa sunat dia tak boleh. Dia jenis puasa sunat dia tak boleh, kan? Kita tak boleh nak hukum apa hang puasa sunat tak boleh. Sebab kekuatan kita ni tak sama. Ada orang puasa sunat bagus tapi zikir dia malas, kan? Ada orang puasa sunat bagus, zikir bagus tapi sedekah kedekut. So begitulah pintu syurga ni, banyak dia punya pintu dia. Maka rebutlah kebaikan-kebaikan yang banyak, mudah-mudahan pahala kita juga banyak dan mengatasi dosa yang telah kita buat setiap hari. Mudah-mudahan jika pahala kita banyak dan Allah menempatkan kita ke dalam syurga. Sekadar itu saja tuan-tuan. Kalau terkasar bahasa saya minta maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.